Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Agaknya pemimpin-pemimpin PAS, terutamanya di negeri Kelantan, sudah semakin puas. Sudah boleh kata enough is enough. It's time to defend. Sudah selesai. It's time to counter attack. Sebab selalu kena kecam. Tak boleh nak nafikan kerajaan Kelantan sekarang selalu kena kecam, terutamanya isu air, isu pembangunan, isu kontroversi tentang kontrak yang bermasalah dan macam-macam lagi lah. Okey, jadi terbaru seakan-akan saya fikir mereka kata it's time to counter attack, dan PAS Kelantan akhirnya tak mau berdiam diri lagi, dan akhirnya PAS Kelantan bersuara. PAS Kelantan berkata, PAS Kelantan tunggu masa untuk keluarkan peluru untuk balas serangan lawan. Wow, ini Anwar nak kena ready. Pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan dan juga kerajaan Madani ini, kerajaan perpaduan ini nak kena bersedia. Sebab di dalam politik tak ada yang main-main. Semua serius punya. Cuma saja kita nak tengok apa pula peluru yang bakal mereka kembalikan kepada serangan-serangan yang dibuat kepada mereka ini. PAS Kelantan memberi bayangan bahawa menjadi suatu kesilapan jika ada pihak yang menganggap mereka hanya berdiam diri kerana gagal menangkis serangan musuh politik daripada pihak-pihak lain. Menurut salah seorang pemimpin kanan PAS Kelantan, mereka berdiam diri ketika ini hanya kerana menunggu masa yang tepat untuk bertindak balas. Timbalan Pesuruhjaya PAS Kelantan, iaitu Muhammad Amar Abdullah berkata, dalam suasana menjelang detik peperangan, suasana sebegitu memang berlaku dan pihaknya masih menyimpan peluru tertentu. Peluru apa yang mereka nak kembalikan pula ini? Dalam kenyataan itu beliau berkata, biasalah kita nak perang. Kita nak perang, dia serang kita, dan selepas ini giliran kita pula. PAS Kelantan belum lagi keluarkan peluru kita, katanya. Wow, adakah ini satu peringatan keras? Adakah ini sebenarnya adalah satu amaran kepada mereka yang selalu menyerang PAS, terutamanya PAS Kelantan? Tapi jangan silap, nanti terserang, nanti terkena peluru, terkena kaki sendiri, awas. Sebab dah banyak kali kita nampak serangan-serangan itu akhirnya memakan diri. Ada juga yang sampai kalah di mahkamah kerana nampaknya mahkamah kata, keputusan mahkamah dengan bukti menyatakan bahawa mereka ada yang terjebak dengan fitnah. Dan selepas itu kalau di mahkamah, mohon maaf, lepas tu ada lagi yang buat balik. Katanya lagi dalam kenyataan itu, bukan tiada serangan belas, tetapi masanya belum sampai. Dewan Undangan Negeri belum bubar, whistle belum ditiup. Macam mana nak berlari, katanya. Oh, begitu rupanya. Best lah. Kita menantikan pendedahan demi pendedahan. Ya, bagus jugalah kadang-kadang pendedahan ini. Bagus juga supaya kita, rakyat ni pengadil. Rakyat tahu mana nak disokong selepas itu. Adakah kita masih percaya kepada mereka ataupun tidak? Kita akan terjemahkan di dalam kertas undi. Okey, so nampaknya permainan ini semakin hebat, semakin hangat, dan semakin menarik. Semakin banyak kejutan. Tapi saya fikir akan ada banyak lagi kejutan yang tidak dijangka bakal berlaku.
Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi, bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Baru-baru ini pemimpin bersatu mendedahkan kononnya ada 10 orang at least yang akan join Perikatan Nasional. Dan kemudian digembar-gemburkan 10 orang ini adalah warlord ataupun panglima perang yang cukup berpengaruh, cukup besar di dalam UMNO. Kemudian dubdab semua diam. Kita tunggu siapa dia. Kita tunggu siapakah yang dimaksudkan ini. Siapa dia yang akan bakal menjadi orang yang melompat ke parti Perikatan Nasional. Terutamanya kalau mereka itu ahli parlimen. Adakah mereka akan terpaksa untuk meletak jawatan sebagai ahli parlimen. Kemudian ada pilihan raya negeri yang terpaksa dibuat semula. Pilihan raya negeri pula. Pilihan raya kecil dibuat semula. Tapi tak ada desas-desus. Sampai sekarang tiba-tiba Hamzah Zainuddin mengumumkan perkara tentang 10 orang warlord itu. Baru-baru ini Hamzah Zainuddin berkata, tak lama lagi akan diumumkan 10 orang ini. 10 orang yang disebut sebagai warlord. Dan Hamzah Zainuddin berkata, itu semua akan diumumkan mengikut perancangan disesuaikan dengan program yang sudah pun dirancang oleh Perikatan Nasional. Cuma saja sekarang ini yang kita nak tengok, siapakah mereka ini? Menurut beliau, pemimpin bersatu itu mendedahkan bahawa kumpulan berkenaan itu terdiri daripada 10 orang panglima perang yang telah disisihkan oleh UMNO. Siapa yang telah disisihkan ini? Adakah mereka yang sudah pun digantung keahlian, dipecat daripada UMNO, ataupun tak dipecat, tak digantung, cuma saja kerana mungkin dah tak berkesan, dah tak ada lagi impak besar di dalam UMNO, jadi tidak lagi diperhatikan sangat. Menurut Hamzah Zainuddin, beliau berkata, insyaAllah kita tengah buat perancangan dan akan umumkan dalam waktu yang terdekat untuk disesuaikan dengan program kita, dia kata. Jadi persoalan yang paling besar yang kita nak bincangkan ialah siapakah 10 orang ini. Yang kita tahu setakat ini, nama-nama yang telah pun amat ketara yang kita boleh jangka setelah disisihkan oleh UMNO ialah Hishamuddin Hussein dan juga beberapa yang lain yang telah digantung keahlian, termasuklah rakan kepada Khairi Jamaluddin di dalam podcast di YouTube yang selalu ditayangkan. Tapi adakah mereka akan mengambil keputusan itu, termasuk Khairi Jamaluddin? Kerana secara terbuka, terang-terangan Muhyiddin Yassin telah pun mengaku bahawa ia memang ada tawaran yang telah diberikan kepada Khairi Jamaluddin, iaitu sekiranya Khairi Jamaluddin join bersatu, beliau secara otomatiknya ditawarkan, belum tentu lagi, belum sah lagi, baru ditawarkan. Segala sesuatu boleh berubah. Politik Malaysia ini banyak dinamik dia, perubahan demi perubahan setiap hari berlaku. Adakah Khairi Jamaluddin akan ikut kepada bersatu? Dan adakah beberapa orang lagi, contohnya Ismail Sabri Yaakob, pun akan masuk juga kepada Perikatan Nasional? Kita tak tahu. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob belum ada lagi pembayang yang jelas. Dan saya fikir, bagi saya tak. Walaupun ramai orang fikir mungkin tak lah. Tapi Hishamuddin Hussein pun belum tentu lagi. Sebab susul galur keturunan Hishamuddin Hussein dengan UMNO ini sangat rapat.
sangat rapat dan mempunyai sejarah yang sangat besar. Jadi tak pasti kalau dia sanggup untuk meninggalkan susul galur keturunan yang amat rapat dengan beliau ini. Okey, jadi pada pendapat anda, siapakah yang dimaksudkan oleh Hamzah Zainuddin sebagai warlord yang bakal menyertai Perikatan Nasional itu, yang akan diumum tak lama lagi? Dan kalau memang betul mereka ini ahli parlimen yang menang bersama dengan Barisan Nasional UMNO, adakah kita akan melihat pilihan raya kecil akan berlaku? Kerana di dalam perlembagaan Malaysia yang baru ataupun sudah pun diumumkan, diluluskan di Dewan Rakyat bahawa akta anti lompat parti sudah pun dikuatkuasakan dan mereka tak boleh nak lompat suka-suka. Dan Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia aku, kita jaga kita. Bye bye.